Hai, apa kabar murid tahun 3? Bagi mata pelajaran sains pada kali ini, murid akan belajar tajuk yang baru, yaitu tajuk berkaitan dengan kepentingan pembaikan tumbuh-tumbuhan. Unit 5, yaitu tumbuhan. Baiklah, murid boleh juga merujuk kepada buku teks pada muka surat 74 dan 75, berkaitan dengan tajuk ini. Mari kita lihat pada gambar raja. Apakah aktiviti yang berkaitan dengan tajuk ini? Kita lihat di sini ada beberapa situasi yang berkaitan dengan kepentingan pembaikan tumbuh-tumbuhan. Baiklah, mari kita lihat situasi yang pertama. Ada haiwan di sana. Sebelum itu, cikgu nak terangkan di sini dulu. Ada petikan yang perlu dibaca, yaitu ini. Tumbuh-tumbuhan sentiasa membiak untuk menambahkan bilangannya dan dapat mengekalkan spesiesnya. Jadi tumbuh-tumbuhan membiak bertujuan untuk menambahkan bilangan, bilangan sini, dan untuk mengekalkan spesiesnya. Spesies maksudnya spesies haiwan ni lah. Mengapa? Perhatikan situasi di bawah, dalam gambar aja ini. Ada haiwan, beberapa haiwan di sini, yaitu burung, ada kambing, ada arnab, ada lembu sini lembu. Ini anak lembu. Baiklah. Tumbuhan menyediakan sumber makanan kepada haiwan-haiwan ini. Betullah, tumbuhan menambahkan bilangannya dan dapat mengekalkan spesiesnya kerana sumber makanan bagi haiwan ialah tumbuh-tumbuhan. Sekiranya tumbuh-tumbuhan tidak mengekalkan bilangannya dan spesiesnya, maka spesies tumbuh-tumbuhan akan pupus kerana dimakan oleh haiwan. Mari kita baca apa yang disebut oleh burung ini. Dikata oleh burung ini, kita beruntung kerana tumbuh-tumbuhan di sini sentiasa tumbuh semula. Bolehlah kita sentiasa mendapat makanan. Jadi sumber makanan bagi haiwan-haiwan di sini yaitu tumbuh-tumbuhan. Sebab itu tumbuh-tumbuhan perlu menambahkan bilangan tumbuh-tumbuhan. Dia banyak tumbuh supaya dapat mengekalkan spesiesnya, supaya dapat mengekalkan bilangan-bilangan tumbuhan supaya sentiasa banyak di alam ini. Sini ada soalan. Apakah kepentingan pembaikan tumbuhan terhadap haiwan? Jadi kepentingan pembaikan tumbuhan terhadap haiwan ialah membekalkan makanan kepada haiwan. Itu untuk situasi yang pertama. Seterusnya kita lihat kepada situasi yang kedua. Situasi kedua ni di sini ada berapa ekor monyet. Monyet ni nampaknya monyet ini dalam keadaan susah hati, sedih monyet ni. Kenapa dia sedih? Cuba lihat apa yang berlaku di dalam situasi ini. Murid boleh lihat. Cikgu bacakan petikan ini dahulu ya. Baiklah. Habitat kita di sini telah musnah. Nasib baiklah pokok-pokok di hutan sebelah masih ada sentiasa tumbuh. Dapatlah kita berlindung di sana pula. Jadi
tumbuh-tumbuhan menyediakan habitat kepada haiwan-haiwan ini seperti monyet. Maksudnya tempat tinggal haiwan-haiwan ini ialah di hutan. Sekiranya bilangan tumbuh-tumbuhan pupus, jadi tempat tinggal ataupun habitat haiwan ini akan tiada untuk haiwan-haiwan lain. Haiwan-haiwan ini susahlah monyet ini hendak tinggal di dalam hutan. Sebab itu tumbuhan membawa kepentingan kepada haiwan untuk terus hidup. Itulah haiwan, cikgu, tumbuhan perlu mengekalkan bilangannya dan spesiesnya supaya sentiasa ada di alam ini. Jadi dapat membantu haiwan untuk menyediakan tempat perlindungan dan habitat. Baiklah, kita lihat situasi yang seterusnya. Situasi yang ketiga. Situasi ketiga. Cikgu bacakan dulu apa yang dikatakan oleh budak ini. Wah, segarnya udara di sini. Apa yang dijawab oleh pokok ini? Tengok hidung dia panjang ni. Baiklah. Tentulah kerana saya dan kawan-kawan saya sentiasa ada untuk membekalkan oksigen kepada kamu. Jadi tumbuh-tumbuhan seperti pokok ini membekalkan murid-murid. Tumbuh-tumbuhan mengeluarkan oksigen kepada manusia, membekalkan oksigen kepada manusia dalam bentuk udara. Dalam bentuk udara. Jadi manusia dapat hidup dengan selesa kerana ada udara, iaitu oksigen. Oksigen membekalkan kepada manusia. Walau bagaimanapun, manusia akan membekalkan udara juga kepada tumbuhan seperti karbon dioksida. Jadi saling bergantung di antara manusia dan tumbuhan membekalkan udara dalam alam sekitar. Jelas murid-murid, itulah kepentingan tumbuh-tumbuhan terhadap manusia. Sekiranya tidak ada tumbuh-tumbuhan, manusia tidak mendapat gas oksigen di udara. Susah untuk bernafas kepada manusia sekiranya tidak ada gas oksigen dalam udara. Sebab itu tumbuhan amat penting kepada manusia. Begitu juga manusia pun mengeluarkan gas karbon dioksida ya. Seterusnya kita lihat situasi yang seterusnya, yaitu situasi yang keempat. Mari kita lihat. Di sini ada almari. Ada almari. Di sini pun ada almari. Di sini ada almari. Almari ini diperbuat daripada kayu. Kayu ini kita dapati daripada tumbuh-tumbuhan. Mari kita bacakan petikan pada situasi 4 ini. Cikgu bacakan. Kami diperbuat daripada kayu. Muncullah pokok-pokok di hutan masih membiak untuk membekalkan sumber
kayu. Maksudnya perabot ini diperbuat daripada kayu. Kayu. Di rumah kita kan ada perabot seperti meja, almari, kerusi yang diperbuat daripada kayu. Sekiranya tumbuh-tumbuhan tidak membiak, tidak menambahkan bilangan dan spesiesnya, jadi sukar untuk manusia untuk mendapatkan kayu untuk membuat perabot, untuk membuat rumah, sebab manusia memerlukan bahan-bahan seperti kayu ini untuk membuat rumah lah, perabot. Sebab itu kepentingan pembiakan tumbuhan terhadap manusia iaitu membekalkan sumber kepada manusia seperti sumber kayu ni untuk membuat rumah, membuat dalam pembinaan, membuat perabot, apa lagi, pelbagai lah boleh dibuat menggunakan kayu untuk kehidupan seharian manusia. Jadi tumbuh-tumbuhan ni amat penting lah kepada manusia. Faham murid-murid? Ini ada cikgu di sini berwarna biru baju dia. Apa kata cikgu ini? Mengapakah pembiakan tumbuh-tumbuhan penting kepada hidupan? Hidupan tadi ialah seperti manusia, haiwan dan tumbuhan lain seperti macam lagi lah hidupan di alam semesta, di dunia ini. Seterusnya apa yang dikatakan di sini, pembiakan tumbuh-tumbuhan penting kepada hidupan untuk mengekalkan sumber makanan, habitat. Habitat ni ialah tempat tinggal, tempat perlindungan haiwan. Habitat ni ialah tempat haiwan tinggal. Bekalan oksigen dan sumber kayu. Seperti apa tadi? Perabot, rumah, untuk buat rumah agar sentiasa ada. Saya ulangi, pembiakan tumbuh-tumbuhan penting kepada hidupan untuk mengekalkan sumber makanan, habitat, bekalan oksigen dan sumber kayu agar sentiasa ada. Jelas murid-murid? Sebab itulah tumbuh-tumbuhan penting kepada kehidupan. Jadi setelah kita pelajari berkaitan dengan kepentingan pembiakan tumbuh-tumbuhan ini, kita bolehlah buat aktiviti aktiviti dalam buku sains, aktiviti dalam buku sains pada muka surat 47, 47 dan 48. Paparan dia sebegini ini muka surat 47 dan 48. Murid-murid dikehendaki menjawablah pelbagai soalan di sini. Senaraikan kepentingan pembiakan tumbuh-tumbuhan yang dapat kamu kenal pasti berdasarkan rajah di atas. Rajah inilah. Apakah yang boleh kamu kenal pasti untuk kepentingan haiwan, manusia. Ini manusia ni, haiwan ni. Murid-murid dikehendaki perhatikanlah situasi dalam gambar ni. Jadi senaraikan di sini ada 1, 2, 3 dan 4. Senaraikan 4.
yang dapat kamu kenal pasti tentang kepentingan. Kepentingan tadi yang telah kita belajar tadi, kepentingan pembiakan tumbuhan ada apa? Murid boleh senaraikan. Okey, seterusnya pada muka surat yang seterusnya iaitu 48, murid buat latihan ini. Okey, pentingnya tumbuh-tumbuhan membiak. Mengapakah tumbuh-tumbuhan perlu membiak? Okey, gariskan. Perlu gariskan jawapan kamu dengan betul. Jangan gariskan jawapan yang salah. Pilih salah satu sahaja di antara dua ini. Gariskan sahaja. Pilih salah satu. Ada 1, 2, 3, 4. Okey, saya bacakan nombor 1 contohnya. Tumbuh-tumbuhan perlu membiak agar sentiasa ada untuk membekalkan apa? Pilih salah satu ni. Mana satu yang betul? Okey, kepada hidupan lain. Okey, pilih. Kita telah pelajari sebelum ini tadi. Okey, apa boleh murid-murid boleh cari jawapan dia dalam video tadi. Boleh kenal pasti apakah jawapan dia. Okey, murid-murid. Baiklah, setakat itu saja pembelajaran kita pada kali ini. Murid-murid, semoga berjaya dan selamat belajar.